Okey, kita masuk topik 6.2. Okey, kat sini benda-benda yang awak kena hafal dia punya, bukan hafal lah, maksudnya kena faham ayat dan dia punya ketaksamaan. Okey, macam contohnya kat sini y lebih besar daripada x. Okey, bila lebih besar saja dia ada y lebih besar saja tanda dia. So dia tak ada tanda sama dengan kat bawah. Kalau kurang daripada, kurangnya lah, tak ada tanda sama dengan. Kalau tidak kurang daripada, ni ada tanda sama dengan. Tidak lebih daripada, lebih ni bukan maksudnya lebih besar. Tidak lebih maksudnya tak boleh lebih daripada, tak boleh lebih daripada x ni maksudnya ada tanda sama dengan. Okey, contohnya maksimum y ialah k. Maksimum tu bukan lebih besar, maksimum tu adalah lebih kecil. Contohnya macam dalam satu kereta maksimum boleh masuk 5 orang. So 5 orang ke bawah lah maksudnya. Okey, minimum y. Kalau minimum maksudnya dia adalah lebih besar atau sama dengan. Contohnya cikgu nak awak dapat markah minimum 70 dan ke atas. Minimum tu paling sikit 70 dan ke atas. Okey, kemudian kita tengok pada ayat-ayat. Okey, ayat-ayat ni pun dah ada yang untuk topik 6.1, tapi kita cuba tengok. Okey, semasa cuti pertengahan tahun sebanyak y orang murid tingkatan 4 dan x murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan dengan syarat-syarat yang berikut. Okey, jumlah peserta selebih-lebihnya 40 orang. Okey, maksudnya jumlah peserta tingkatan 4 tambah tingkatan 5 selebih-lebihnya. Maksudnya bukan selebih-lebihnya lebih besar. Dia lebih kecil atau sama dengan 40. Itu selebih-lebihnya. Okey, selebih-lebihnya maksudnya paling maksimum boleh 40 orang. Bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada murid tingkatan 4. Okey, maksudnya tingkatan 5 lebih sikit lah daripada tingkatan 4, ataupun tingkatan 4 lebih besar daripada tingkatan 5, lebih besar atau sama dengan. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Okey, sekurang-kurangnya tu lebih besar atau sama dengan. Tingkatan berapa? Tingkatan 4, 15 orang. Okey, tingkatan 4 y lebih besar atau sama dengan 15. Itu sekurang-kurangnya, macam cikgu cakap lah. Paling sekurang-kurangnya awak kena dapat markah 70 ke atas. So sekurang-kurangnya tu bukan kurang, sekurang-kurangnya lebih besar atau sama dengan. Okey, yang kat sini pun ada contoh lagi. Okey, awak boleh tengok dalam buku teks contoh dia dan dia punya contoh penyelesaian ketaksamaan dia. Okey, contohnya penyelesaian ketaksamaan ni dia dah bagi tahu dakwat x dan jenama y. Okey, ni harga untuk x, ini harga untuk y. Okey, dia kata kat situ jumlah dakwat yang ditempah tidak melebihi 25. Maksudnya bilangan dakwat x tambah bilangan dakwat y tidak melebihi 25, kurang atau sama dengan 25. Tak boleh lebih. Okey, lepas tu y sekurang-kurangnya 2 kali jenama x. Y sekurang-kurangnya tu lebih besar atau sama dengan 2 kali jenama x. Kurang tu bukan kurang tau, tanda kurang. Sekurang-kurangnya adalah lebih besar. Sekurang-kurangnya berapa? Maksudnya. Okey, bilangan y tidak lebih 8 unit. Y tak lebih daripada 8 unit. Dia maksudnya 8 unit dan ke bawah. Jumlah pembelian tidak melebihi 400. Ni harga kan? Maksudnya awak ada kaitan dengan harga RM14 dengan RM18 tu. Okey, RM14 untuk X tambah RM14 untuk Y. Dia cakap apa tadi? Tidak melebihi 400. Kurang atau sama dengan 400. Okey. Nanti boleh cuba soalan yang melibatkan masalah ni dekat buku tuition masing-masing. Cuba buat dia punya persamaan. Okey, kat sini ada kaitan dengan koordinat. Okey, kat sini ada rantau dia. Okey, dia dah bagi tahu tu rantau dia yang mana. Okey, contohnya rantau A. Rantau A ni ada titik 21 dengan 42. 21 kat mana?
21 kat sini. 42 kat mana? 42 yang kat sini. Okey, dia berada di rantau A yang warna kuning ni. Okey, ketaksamaan dia kalau kita nak tengok, okey, contohnya dia dah bagi gambar ni kat sini, kita boleh tahulah ni jawapannya betul lah dua-dua. Tapi kalau dia tak bagi gambar, okey, awak kena masukkan nilai. Okey, contohnya 2 ni nilai X, 1 ni nilai Y. Gantikan dalam ni. Okey, dia punya ketaksamaan Y tambah X tambah Y lebih kecil ataupun sama dengan 8. Okey, kita gantikan. X tu 2, Y tu 1. 2 tambah 1 dapat 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 8 ke? Okey, so benar. Okey, macam ni. 42 ni X, ini Y. Okey, masukkan. Okey, 4 tambah 2 dapat 6. 6 lebih kecil atau sama dengan 8. Okey, betul tak? 6 lebih kecil daripada 8? Ya, benar. Okey. Contohnya kita tengok yang palsu. Okey, ni contohnya ni X, ni Y. Kalau daripada gambar, kita dah nampak dah gambar jawapan tu palsu ke tak. Tapi kita try masuk dalam persamaan. 2 tambah 7 dapat 9. 9 lebih kecil daripada 8 ke? So, pernyataan dia palsu. Kalau awak tengok gambar, 2 dengan 7. 2, 7. 2, 7 ada kat mana? Dekat sini. Okey, ni kawasan siapa? C. Okey, kat sini, 2, 7 tu kawasan C. Dan dia adalah, okey, kalau tengok kat gambar, 2, 7 tu benar. Okey, 2, 7. Kat sini kawasan dia memang C. Tapi kat sini, ikut ketaksamaan, dia akan jadi palsu. Kat sini tengok 2 tambah 7 dapat 9. 9 lebih kecil daripada 8. So, dia adalah palsu. Okey. Dan seterusnya lah, boleh tengok contoh-contoh. Kita akan gantikan nilai X dengan Y untuk tahu dia punya ketaksamaan tu benar ataupun palsu. Okey, ikut pada persamaan. Kalau ni persamaan dia X tambah Y lebih kecil daripada 8. Ada juga persamaan dia masing-masing yang lain. So, kena cuba dekat dalam buku tuition tu ada contoh-contoh soalan. Kalau awak nak fahamkan dulu kat dalam buku teks ni pun dia punya contoh dia pun dah banyak dah untuk tahu dia punya koordinat dia benar ataupun palsu ikut pada ketaksamaan. Okey. Dan seterusnya kita akan lorekkan kawasan-kawasan ni untuk biasa kertas kedua lah untuk lorekkan ni. Okey. Kat sini awak tengok lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan yang berikut. Okey, ni ada 2 ketaksamaan. Okey, dia dah labelkan. X tambah 3 untuk persamaan yang ni. X 2 untuk persamaan dia yang ni. Okey, kita review balik yang 6.1. Kenapa dia putus-putus? Kenapa dia garisan biasa? Padu dan kenapa dia sempang? Okey, ini ada sama dengan garisan dia adalah garisan biasa, garisan padu. Kalau dia tak ada sama dengan, garisan dia adalah putus. Okey, kita nak tahu kawasan dia yang berlorek dia yang mana. Okey, ini adalah lebih kecil. Lebih kecil, awak punya lorekan adalah di bahagian bawah. Okey, nak lorek, tak payah lorek semua macam ni. Kita buat rambu-rambu sikit je. Kecil, rambu-rambu dia ke bawah. Okey, sekejap. Okey, lebih kecil, rambu-rambu dia ke bawah. Kita buat rambu-rambu sikit je macam ni. Okey, ini lebih kecil. Lebih kecil, rambu-rambu dia untuk X, rambu-rambu dia akan ke kanan ataupun ke kiri. Kalau Y, ingat, kalau Y yang melintang macam ni ke, yang saya ingat macam ni ke, yang macam ni ke, dia akan ke atas dan ke bawah. Untuk X sahaja dia ke kanan ataupun ke kiri. Untuk yang macam ni dia ada atas, dia ada bawah, ada atas, ada bawah, ada atas, ada bawah. Okey, untuk yang X sahaja dia ke kanan ke kiri. Kalau lebih kecil kita akan buat rambu-rambu dia ke kiri. So kawasan mana yang banyak rambu-rambu? Dia ada banyak kawasan. Sini, sini, sini. Mana kawasan yang tertumpu dengan rambu-rambu? Yang ni. So kat sini awak akan buat rambu dia punya lorekan. Inilah jawapan dia. Okay, faham? Kalau rambu-rambu dia ke sini dengan ke atas, kita akan jawapannya kat sini. Kalau rambu-rambu dia ke kiri dengan ke atas yang ni, jawapan dia yang ni. Kalau rambu-rambu dia ke bawah dan ke kiri, jawapan dia dekat sini. Okey, ni rambu-rambu dia ke bawah dan ke kiri, ni jawapan dia. Jawapan dia sampai habis tau, sampai bawah.
Bukan sampai sekerat dekat sini je. Ini dia tak ada syarat lagi untuk yang ni. Kalau dia ada syarat yang ni, jawapannya segitiga yang ni je. Tapi kalau jawapan yang ni, dia tak ada syarat untuk yang paksi X. So, jawapan dia semua. Okey, kita tengok yang ni. Kat sini dah ada 3 ketaksamaan. Okey, 1, 2, 3. Okey, bila tengok soalan, awak kena pastikan dia ada 3 garisan. Ini garisan pertama. Okey, dia dah buatkan. Okey, ini garisan kedua, dia dah buatkan. Ini garisan dia mana? Y lebih besar atau sama dengan kosong, Y lebih besar atau sama dengan kosong adalah berada di paksi X. Bukan dia ada dekat paksi Y. Y lebih besar atau sama dengan kosong, Y kosong tu dekat sini. Ni, paksi X ni. So, ni adalah Y kosong. Ni, paksi X adalah dia punya persamaan dia Y sama dengan kosong. Ni macam ni, Y3 melintang, Y kosong pun melintang. Kalau X lebih besar dari kosong, dia adalah di paksi Y. Sebab X kan menegak macam ni. Kalau X kosong, dia akan jadi dekat paksi Y. Okey. Ini lebih besar. Tengok balik dia punya tanda ni. Okey, ni ada garisan padu. Ni tak ada sama dengan garisan dia putus-putus. Okey, yang ni Y lebih besar. Lebih besar dia ke atas. Okey. Buat rambu-rambu dia ke atas. Ini lebih kecil. Rambu-rambu dia ke bawah. Kita buatlah rambu-rambu sikit-sikit je. Okey, ni Y lebih besar. Lebih besar tadi ni gambar dia yang ni. So, dia punya rambu-rambu dia ke atas. Untuk garisan dia dekat paksi X. Okey, kawasan dia ada banyak. Yang ini ke, yang ini ke, yang ini ke. Ni sekali lah. Ini ke, yang ini ke sekali. Ni ke, yang ini. So, kawasan mana yang tertumpu? Ada banyak rambu-rambu. Kalau kawasan ni dengan kawasan ni kalau kawasan yang kat sini, ni tak ada lah. Sebab dia ada yang ni dengan ni je. Dia tak ada yang ni. So, yang ini dia ada semua. Ni, ini. So, yang ini yang kita akan lorekkan. Boleh faham tak? Kalau yang ni tak boleh. Sebab dia ada yang ini je. Dia tak ada ke bawah. Yang macam ni tak boleh. Dia tak ada ke bawah. Dia tak ada ke bawah ni. Ini memang dah reject lah. Dia tengok yang mana kawasan yang banyak rambu-rambu. Itulah yang kita akan lorekkan yang penuh. Okey. Okey, nanti contohnya dekat sini pun ada contoh juga. Okey, cikgu ambil contoh yang B ni. Okey, dia ada 3 garisan. 1, 2, 3. Okey, kawasan mana A, B, C, D? Kawasan mana yang memenuhi ketaksamaan yang dia bagi ni? X tambah Y lebih kecil daripada 1. Okey, ni dia dah bagi dah. Bila lebih kecil, awak kena buat rambu-rambu dia ke bawah. Okey, ni Y lebih besar. Lebih besar ni 1, negatif 1 dia dah bagi. Garisan dia dah buatkan. Okey, awak kena buat dia ke atas. Okey, ni X lebih besar. Ni X tu maksudnya dia berada di paksi Y. X lebih besar, paksi Y ke kanan. Okey, tengok kawasan mana yang banyak rambu-rambu dia. Okey, yang dekat kawasan C ni. Dia dah ada banyak semua. Dia ada ke bawah, dia ada ke atas, dia ada ke kanan. So, jawapan ni adalah C. Okey, boleh untuk yang lorekkan ni. Kalau nanti cuba buat dekat dalam buku tuition tu. Kalau tak cukup, tak faham lagi dekat dalam buku tuition tu, kalau tak cukup, awak kena try buat dalam buku teks ni. Buku teks ni banyak jalan kira ataupun contoh-contoh soalan dia. Okey. Seterusnya, awak kena buat dia punya persamaan. Okey. Cikgu ambil semua contoh-contoh dalam buku teks ni sebab buku tuition awak semua tak sama. So, kita nak adil, kita pakai buku teks semua. So, nanti boleh rujuk buku teks, dah faham, baru boleh buat dekat buku tuition masing-masing. Okey, macam ni dia dah lorekkan. Bila dia dah lorek, awak soalan dia nak nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentarifkan rantau berlorek. Dia dah bagi rantau yang berlorek tu. Persamaan tak ada.
Ada satu persamaan je dia bagi kat sini. Sepatutnya dia ada 3 lah. Sebab dia ada 1, 2, 3. Okey, persamaan pertama dia dah bagi. Okey, awak tengok yang kat sini garisan dia dah bagi. Tapi, okey, okey, dia garisan dia dah bagi. Tapi dia lorekkan kawasan mana? Dia lorekkan kawasan bawah. Yang ni dia lorekkan kawasan ke kanan. Ini dia lorekkan kawasan ke atas. So baru dapat segitiga yang dia berlorek ni. So kita akan buat 3 ketaksamaan. Persamaan pertama, X tambah Y. Okey, tanda sama dengan ni awak kena tukar dia. Okey, dia ke mana? Ke bawah. Ke bawah adalah lebih kecil daripada 8. Okey, sebab dia putus-putus, tak payah nak letak sama dengan kat bawah ni. Tak ada sama dengan. Kalau dia garisan padu, garisan terus, garisan biasa, awak kena letak sama dengan kat bawah ni. Okey, ini di paksi Y. Bila paksi Y, kita akan buat persamaan dia X. Lebih besar. Sebab ke kanan lebih besar. Okey, ni anak panah dia cikgu buat ke kanan. Okey, untuk yang ni, dia di paksi X. Bila dia paksi X, sorry. Bila paksi X, dia punya persamaan adalah Y lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, inilah 3 ketaksamaan yang memenuhi lorekan ini. Okey. Okey, contohnya lah soalan ni. Dia tak bagi X tambah Y sama dengan 8 ni. Macam mana awak nak buat persamaan ni? Dia tak bagi. Dia bagi gambar garisan je. Persamaan ni dia tak bagi langsung. Okey, macam mana kita nak wujudkan persamaan ni? Okey, awak kena ingat balik garis lurus form 3. Buat persamaan. Okey, contohnya kat sini awak boleh dapatkan kecerunan dulu. Kecerunan ingat tak? Kita ada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, sekejap tak terang. Okey. Nak dapatkan M adalah formula dia negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey, kita tengok kat sini pintasan Y dia berapa? 8. Pintasan X dia pula 8. So, negatif 8 per 8. Sorry. 8. So, dapat negatif 1. Ini kecerunan dia. Masukkan dalam persamaan ni. Y sama dengan M dia negatif 1X. C dia adalah pintasan Y. Iaitulah 8 ni. Ni pintasan Y. Tambah 8. Okey, nak cantikkan persamaan dia. Jadi, Y tambah X. Ni negatif buat depan jadi tambah sama dengan 8. Nak macam ni boleh, nak macam ni pun boleh. Ini dah jadilah persamaan yang macam yang dia nak minta tu. X tambah Y sama dengan 8. Sama je dengan Y tambah X sama dengan 8. Okey. Lepas tu barulah tukarkan. Kalau nak yang macam ni pun tak salah. Betul je. Macam ni, tukarkan dia jadi apa. Ini pun tukarkan dia jadi apa. Ikut pada gambar. Itu cara nak buat persamaan. Guna Y sama dengan MX tambah C. Okey, untuk soalan yang ni, persamaan dia dah bagi. 1, 2. Okey, ni tak ada. Ni kita kena tahu sendiri. Ini persamaan dia apa? Kalau dia paksi Y, persamaan dia X. X sama dengan kosong. So, daripada ni, kita tukarkan semua sama dengan ni. Okey, ini dia garisan dia untuk yang ni. Dia lorek kat bahagian mana? Atas. Bila lorek bahagian atas, dia jadi Y tambah 2X. Lorek atas dia jadi lebih besar. Sebab dia garisan padu, dia ada sama dengan kosong. Okey, untuk yang garisan ni kita tukar ni. So, dia lorek ke bahagian mana? Bawah. Bila bawah, ni kan kawasan lorek ni. Ini atas, ini bawah, ini ke kiri. So, bila bawah, dia akan jadi lebih kecil. Negatif 2. Ada sama dengan tak? Tak ada. Sebab garisannya putus-putus. Okey, untuk garisan yang ni, X. Sebab dia lorek bahagian kiri ke kiri, dia jadi lebih kecil daripada kosong. Ada sama dengan. Paksi X dengan paksi Y sentiasa ada sama dengan. Bila dekat gambar ada putus-putus, baru tak ada sama dengan. Okey. Okey, ni adalah contoh-contoh soalan. Okey, contoh soalan ni. Okey, tulis 3 ketaksamaan macam tadi. Okey, kat sini persamaan pertama yang senang kita boleh buat adalah yang ni, paksi Y. Bila paksi Y terus X. Dia lorek ke mana? Ke kanan. Ke kanan dia lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, yang ini
melintang. Bila melintang dia adalah Y. Kat sini nilai dia apa? Y dia 5. Sebab dia lorek ke bawah, dia jadi Y lebih kecil atau sama dengan 5. Kat sini tak ada putus-putus lah. So dia ada sama dengan biasa. Okey, untuk yang ini, macam mana kita nak buat yang ini? Okey, yang ini awak boleh buat koordinat. Contohnya ni 0, 0. Okey, kita ada persamaan koordinat. Untuk ni review balik untuk form 3. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey, koordinat ni Y, ni X, ini Y. Y tolak Y. Jadinya 5 tolak 0. X pun tolak X, 5 tolak 0. So dapat 5 bahagi 5 dapat 1. Kita masukkan balik dalam persamaan. Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan M dia 1. Okey, kita masukkan Y dia lah terus. Y dia 5. Cikgu gantikan terus 5. Tujuannya untuk dapat C. Macam tadi soalan, 8 tu memang dah terus C dia. Kat sini tak ada, C dia adalah 0. Okey, 5, X dia adalah 5 tambah C. So, dapat 5 tolak 5, C dia 0. So, persamaan dia adalah terus Y sama dengan M dia 1. 1 darab X, X. Okey, inilah persamaan untuk garis lurus yang kita kena cari sendiri ni. Y sama dengan X. So, persamaan lagi satu adalah Y. Dia lorek ke mana? Ke atas. Sebab dia tak ada putus-putus, kita buat sama dengan X. Macam ni. Boleh? Okey, ini adalah contoh-contoh 6.2.